Bab firman Allah Ta'ala, sama ada sesudah itu diberikan pengampunan atau diminta tebusan, hinggalah peperangan berakhir. Berhubung dengan bab ini ada hadis Sumamah dan firman Allah Ta'ala, tidak patut bagi seseorang Nabi itu mempunyai tawanan-tawanan sehingga dia berkuasa di bumi. Yuthkhina fil ard, maksudnya yaghliba fil ard, yakni berkuasa di bumi. Turiduna aradad dunya, kamu mahukan mata benda dunia. Al-ayah. Bab, bolehkah orang tawanan membunuh atau menipu orang-orang yang telah menawannya sehingga ia terlepas daripada orang-orang kafir? Berhubung dengan bab ini ada riwayat dari Miswar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab, bila orang musyrik membakar orang Islam, bolehkah dia dibakar? Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa satu kumpulan daripada kabilah Uql, yaitu mereka terdiri dari 8 orang, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu mereka mendapati diri mereka tidak secocok dengan cuaca Madinah. Mereka tidak senang dengan cuaca di Madinah. Faqalu ya Rasulullah, ataupun mereka telah mendapat sakit di Madinah. Mereka pun berkata, wahai Rasulullah, carilah untuk kami unta. Faqala ma ajidu lakum, saya tidak dapati unta untuk kamu kecuali kalau kamu pergi kepada kumpulan unta, yakni unta-unta yang diberikan sebagai zakat. Fantalaqu, mereka pun pergi dan minum air kencing dan susunya, susu unta, hatta sahhu, hingga mereka sehat dan gemuk. Mereka pun membunuh penggembala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengheret, yakni membawa lari kumpulan unta itu. Wa kafaru ba'da islamihim, mereka menjadi kafir selepas Islam mereka. Fa ata as-sariq an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu orang yang meminta pertolongan, orang yang berteriak meminta pertolongan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menghantar kumpulan pencari. Fama tarajjalan nahar, belum lagi belum lagi tengah hari, mereka telah pun ditangkap dan dibawakan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya dipotong tangan-tangan dan kaki-kaki mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya dipanaskan paku-paku besar. Lalu Nabi SAW mencelak mata mereka dengan paku-paku yang panas itu dan mencampakkan mereka di kawasan berbatu hitam. Mereka meminta air untuk minum tetapi tidak diberikan, hinggalah mereka mati. Abu Qilabah berkata, mereka telah membunuh, mencuri dan memerangi Allah dan Rasulnya, selain mereka telah melakukan kerusakan di muka bumi. Bab, dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seekor semut telah menyengat telah menggigit ataupun menyengat salah seorang nabi. Nabi itu pun memerintahkan supaya sarang semut itu dibakar. Maka Allah memberi wahyukan kepadanya bahawa hanya seekor semut telah menyengat engkau. Engkau pula membakar satu kumpulan, satu umat dari sekian banyak umat
yang bertasbih kepada Allah. Ini bab membakar rumah dan kebun tamar. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Qais bin Abi Hazim, katanya, kata Jarir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, tak mahukah engkau menenangkan aku dari rumah berhala, yaitu sebuah rumah di kalangan kabilah Khas'am yang dipanggil dengan Ka'bah Yaman. Kata Jarir, saya pun pergi bersama-sama dengan 150 orang pasukan berkuda dari kabilah Ahmas. Wa kanu ashab khail, mereka adalah ahli dalam mengendalikan kuda. Qala, kata Jarir, wa kuntu, pada ketika itu aku tidak tetap di atas kuda. Jadi aku tidak begitu pandai menunggang kuda sehingga dapat tetap berada di belakangnya. Fadaraba fi sadri, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memukul dadaku, menepuk dadaku sehingga aku nampak kesan jari-jarinya di dadaku. Sambil dia berkata, ya Allah, tetapkanlah dia dan jadikanlah dia seorang pemimpin yang terpimpin. Maka Jarir pun pergilah ke sana, lalu menghancurkannya, fakasaraha, memecahkan rumah itulah, rumah berhala tadi, wa harraqaha, dan membakarnya. Kemudian dia pun menghantar beritanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utusan Jarir berkata, yakni orang yang diutuskan oleh Jarir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkata, demi Tuhan yang telah mengutuskan engkau dengan sebenar, tidak ku datang kepadamu melainkan setelah aku meninggalkan rumah itu seolah-olah ia jamal ajwaf, unta yang berongga, atau ajrab, atau unta yang berkurap, yang dilumurkan belakin. Qala, kata Jarir, fabaraka fi khayli Ahmas wa rijaliha, maka Nabi SAW pun mendoakan keberkatan untuk kuda Ahmas dan pasukan-pasukannya, pasukan ataupun orang-orangnya, pengendalinya. Khamsa marrat, Nabi SAW mendoakan keberkatan itu 5 kali. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Umar, katanya Nabi SAW telah membakar kebun tamar Bani Nadir. Ini bab membunuh orang musyrik yang sedang tidur. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Bara bin Azib, katanya Rasulullah SAW telah menghantar satu kumpulan orang-orang Ansar kepada Abi Rafi' untuk membunuhnya. Lalu salah seorang dari mereka pergi dan masuk ke dalam benteng mereka. Qala, kata orang itu, fadakhaltu fi marbati dawab lahum, saya pun masuk ke dalam tempat tambatan binatang mereka, yakni ke dalam kandang binatang mereka. Qala, kata orang itu, wa aghlaqu babal hisn, mereka menutup pintu benteng itu. Kemudian mereka mendapati seekor keldai mereka hilang. Fakharaju, mereka pun keluar untuk mencarinya. Saya pun keluar bersama-sama dengan orang yang keluar. Saya tunjukkan kepada mereka bahawa saya juga mencari keldai itu bersama-sama mereka. Fawajadul himar, selepas itu mereka pun mendapati ataupun bertemu dengan himar itu. Mereka pun masuk, saya pun masuk juga. Mereka tutup pintu benteng itu pada waktu malam dan meletakkan anak-anak kuncinya dalam satu lubang, dalam satu lubang khusus, di mana saya nampak tempat itu, lubang itu. Bila mereka telah tidur, saya pun ambil anak-anak kunci. Saya pun buka pintu benteng. Kemudian saya masuk kepadanya. Saya masuk ke biliknya. Fakultu, saya pun berkata, wahai Aba Rafi',
Dia pun menyahut panggilanku. Saya pun menuju kepada suara itu. Terus saya memukulnya. Fasaha, dia berteriak. Saya pun keluar. Kemudian saya berpatah balik. Seolah-olah saya seorang yang datang untuk menolongnya. Saya berkata, wahai Aba Rafi', saya tukarkan suara saya. Saya ubah suara saya. Faqala malak. Dia berkata, apa hal? Li ummikal wail, celaka ibumu. Qultu, saya bertanya dia, apa hal engkau? Kenapa dengan engkau? Qala la adri. Dia berkata, saya tak tahu. Ada orang masuk kepada saya, terus memukul saya. Qala, kata perawi ini, sahabat dia menceritakan ini, fa wada'tu sayfi fi batni. Saya pun menikam perutnya dengan pedang saya. Kemudian saya tekan pedang itu sehingga qara'al azmu, sehingga berbunyi tulangnya. Kemudian saya keluar dalam keadaan dahish, dalam keadaan keheranan atau dalam keadaan ketakutan. Fa ataitu sullaman lahum. Saya pun keluar. Saya pun pergi ke satu tangga mereka untuk turun. Fa waqa'tu. Di situ saya terjatuh. Fa wuthi'at rijli, terseliuh kaki saya. Jadi, apa dia kata? Tergeliak kaki saya. Saya pun keluar kepada sahabat-sahabat saya. Saya berkata, saya tidak akan pergi selagi saya tidak mendengar ada perempuan yang meratapi kematiannya. Fama barihtu. Dalam keadaan itu, saya pun mendengar. Yani tak lama selepas itu, saya pun mendengar teriakan-teriakan yang menangisi Abi Rafi', pedagang ahli Hijaz. Qala, kata perawi ni, pembunuh ni, sahabat ni, saya pun bangun dalam keadaan tidak terasa sedikit pun sakit pada saya. Sehingga saya sampai kepada Nabi SAW, kami pun menceritakan kepada baginda SAW. Diriwayatkan daripada Bara' bin Azib, katanya Rasulullah SAW telah menghantar satu kumpulan Ansar kepada Abi Rafi'. Lalu Abdullah bin Atiq masuk ke dalam rumah. Abdullah bin Atiq tadi yang menceritakan tadi tak ada sebut nama. Di sini riwayat ini ada sebut namanya Abdullah bin Atiq. Masuk ke dalam rumahnya pada waktu malam. Maka dia membunuhnya dalam keadaan dia tidur, Abu Rafi'. Bab, jangan kamu bercita-cita, jangan kamu berangan-angan untuk bertemu dengan musuh. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Maula Umar bin Ubaidillah, daripada Salim Abu Nadhr, Maula Umar bin Ubaidillah, saya menjadi juru tulisnya. Qala, kata Salim Abu Nadhr, kataba ilaihi Abdullah ibnu Abi Aufa. Abdullah bin Abi Aufa menulis surat kepadanya ketika mana dia mahu keluar untuk menentang golongan Haruriyah, golongan Khawarij. Faqara'tu, saya baca surat itu. Di dalamnya tertulis bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu peperangannya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan musuh dalam peperangan itu, baginda telah menunggu sehingga asyams malat, sehingga condong matahari. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun di kalangan sahabat-sahabatnya, lalu bersabda, ayyuhan nas, wahai sahabat-sahabatku, la tamannau liqa'al adu, jangan kamu berangan-angan untuk bertemu musuh. Mintalah dari Allah kesejahteraan. Tetapi bila kamu bertemu dengan mereka, fasbiru, sabarlah. Ketahuilah surga itu di bawah bayang-bayang pedang. Kemudian Nabi SAW berdoa, ya Allah, Tuhan yang menurunkan kitab, Tuhan yang memperlarikan awan, dan Tuhan yang mengalahkan pasukan-pasukan bersekutu
ihzimhum, kalahkan mereka, wansurna alaihim, tolonglah kami menghadapi mereka. Bantulah kami dalam menghadapi mereka. Riwayat Musa bin Uqbah, Salim Abu Nadhr berkata, saya adalah penulis kepada Umar bin Ubaidillah surat Abdullah bin Abi Aufa sampai kepadanya. Di dalam surat itu berbunyi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tertulis bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu berangan-angan untuk bertemu dengan musuh. Dalam riwayat satu lagi daripada Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, la tatamannau liqa'al adu, jangan kamu berangan-angan untuk bertemu dengan musuh, tetapi bila kamu telah bertemu dengan mereka, maka hendaklah kamu bersabar. Bab perang itu adalah tipu hela. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, Kisra telah binasa, kemudian tiada lagi Kisra selepasnya. Kaisar pasti akan binasa. Selepasnya tidak akan ada lagi Kaisar. Dan kamu pasti, dan gedung-gedung mereka berdua itu pasti sudah tentu akan dibahagi-bahagikan fi sabilillah, di jalan Allah. Wasamma, Nabi SAW telah namakan perang itu sebagai tipu hela. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Nabi SAW menamakan perang itu tipu hela. Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, katanya Nabi SAW bersabda, al-harbu khud'atun, perang itu adalah tipu hela. Babul kadhib fil harb, ini bab berdusta dalam perang. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah bahawa Nabi SAW berkata, yakni kepada sahabat-sahabatnya, man li Ka'b bin al-Ashraf, siapakah yang akan menamatkan riwayat Ka'b bin al-Ashraf? Kerana dia telah memusuhi Allah dan Rasulnya. Muhammad bin Maslamah berkata, adakah engkau suka, adakah engkau mahu saya membunuhnya, wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, ya. Qala, kata perawi, fa'atahu, maka Muhammad bin Maslamah pun pergilah kepadanya. Faqala inna hadha, dia pun berkata, dia ini, maksudnya Nabi SAW, telah membebankan kita dan telah meminta sedekah daripada kita. Qala, kata perawi, faqala, yakni Ka'b bin Ashraf pun berkata, lagi dan lagi. Ada lagi lah orang lain itu. Wallahi latamallunna, demi Allah pasti kamu akan jemu dengannya. Qala, kata siapa? Muhammad bin Maslamah, tetapi kami telah pun menurutnya. Kami telah pun menyebutkan kepadanya bahawa kami tidak akan meninggalnya hinggalah kami melihat ila ma yasiru amruhu, kemanakah, hingga kami melihat akhir ataupun kesudahan keadaannya. Qala falam yazal yukallimuhu, perawi berkata, Muhammad bin Maslamah terus bercakap-cakap dengannya sehingga dia dapat hatta stamkana minhu, sehingga dia dapat menangkapnya, dapat membunuhnya. Maka terus dia membunuh. Babul fatki bi ahlil harb, ini bab membunuh ahli harbi, ataupun ini bab membunuh dengan curi, bunuh curi ahli harbi. Diriwayatkan daripada Jabir daripada Nabi SAW, katanya, Malik Ka'b bin al-Ashraf, siapa akan menamatkan riwayat Ka'b bin al-Ashraf? Kata Muhammad bin Maslamah, adakah engkau mahu saya membunuhnya? Nabi SAW menjawab, ya. Kata Muhammad bin Maslamah, fa'adhalli fa'aqula, izinkan saya untuk saya mengatakan sesuatu. Qala qad fa'altu, Nabi SAW pun menjawab,
qad fa'altu. Baiklah. Tak apalah. Ini beberapa bab yang kita baca pada malam ni, banyak kala. Yang pertama berkenaan dengan tawanan. Berkenaan dengan tawanan perang. Apa hukum Islam? Dalam Quran disebutkan fa imma mannam ba'du wa imma fida'ah hatta tadha'al harbu awzaraha. Sama ada diberikan pengampunan kepada tawanan perang itu ataupun diminta tebusan yang dari mereka. Sehingga perang berakhir. Di sini dua saja disebutkan dalam Quran. Kalau kita perhatikan hadis-hadis, maka kita dapati dua lagi bentuk. Begitu juga dalam Quran pun ada juga isyarat kepada salah satunya, yaitu dibunuh. Tawanan itu boleh jadi dibunuh. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, dijadikan sebagai hamba abdi. Istirqaq. Empat cara. Berhubung dengan bab ini, ada hadis Thumamah. Lepas tu satu lagi, firman Allah SWT, di mana Allah SWT menyebutkan tidak patut seorang Nabi itu mempunyai tawanan hingga dia berkuasa di bumi, hingga dia mengalahkan musuh-musuh. Selagi dia tidak mengalahkan musuh-musuh, tak boleh ada tawanan. Yakni ini isyarat kepada kena bunuh musuh-musuh. Tak boleh ditebus, tidak boleh diapa. Isyarat ke situ ayat ni. Imam Bukhari, yaghlibu fil ard turiduna 'arada ad-dunya wallahu yuridul akhirah. Kamu mahukan mata benda dunia. Ini Imam Bukhari buat mari dua ayat ni nak menceritakan keadaan latar belakang yang berlaku di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Badar, bila orang-orang kafir ditawan, orang ni bagi pendapat begini, orang ni bagi pendapat begini berkenaan dengan tawanan itu. Sayyidina Umar kata bunuh saja, tak boleh. Bunuh saja. Nabi SAW terima pendapat orang lain yang mengatakan tidak. Kita dapatkan tebusan. Maka Allah SWT menurunkan ayat ini sebagai menegur Nabi SAW. Dan dalam masalah ni benar pendapat Sayyidina Umar. Yang ni tidak patut Nabi itu mempunyai tawanan. Tak patut. Yang ni betul dah. Supaya Sayyidina Umar kata kena bunuh saja. Dengan kita dapat tebusan, tebusan berupa wang ataupun binatang-binatang dan sebagainya, bermakna kita mahukan dunia. Dalam keadaan ni tak boleh. Ini satu peringkat. Peringkat yang kedua, peringkat kemudian dalam ayat yang pertama tadi. Fa imma mannam ba'du wa imma fida'a. Selepas itu, selepas daripada hukum bunuh dulu, sama ada diberikan pengampunan kepada musuh-musuh, kepada tawanan-tawanan itu, ataupun diminta tebusan. Diminta tebusan daripada mereka, daripada pihak mereka lah. Ini hak kemudian. Artinya dalam keadaan genting, tak boleh kita berdamai, tak boleh kita bertolak ansur untuk mengancam musuh. Boleh jadi, boleh dipilih cara yang pertama, iaitu bunuh saja. Tapi dalam keadaan biasa, hak kebanyakannya kita kena mengambil sikap hak ni. Diberikan pengampunan ataupun diminta tebusan. Apalagi yang satu lagi, iaitu dijadikan sebagai hamba abdi. Setelah orang-orang kafir pun tak mahu dah kepada sistem tu, kenapa pula kita nak buat? Bila sudah tidak ada orang tak mahu dah jadikan hamba abdi, kita pun lebih-lebih lagi lah tak patut jadikan manusia itu sebagai hamba abdi. Kalau mereka tidak membunuh orang kita, maka kita pun tak bunuhlah orang dia.
ada jalan lain lagi untuk menyelesaikan masalah tawanan perang. Iaitu dengan cara bertukar-tukar tawanan perang, ataupun dengan cara tebusan, ataupun diberikan pengampunan saja. Tengok keadaan. Tengok keadaan. Tetapi kalau dimansuhkan terus hukum bunuh terhadap tawanan perang itu, sedap hatilah orang kafir. Orang kita yang dia tangkap, boleh jadi dia bunuh. Dan dia sedap hati. Dia kata orang Islam tak akan bunuh tawanan. Sebab haram di sisi dia. Dengan sebab itu, hukum bunuh itu tetap berlaku. Sampai bila-bila. Tetapi ini terserah kepada pemimpin negara, terserah kepada ketua, untuk memutuskan, untuk memilih mana satu daripada 2-3 cara yang ada ini, untuk diguna pakai. Terhenti kepada dia, terpulang kepada dia lah. Seperti dalam masalah Thumamah. Inilah Imam Bukhari menceritakan, berhubung dengan bab ini ada hadis Thumamah. Apakah tindakan Nabi SAW terhadap Thumamah? Iaitu Nabi SAW mengampunkan dia, memberi pengampunan kepada dia. Hasilnya dia telah memeluk agama Islam. Dan orang-orang lain ramai lagi terpikat dengan Islam. Maksud kita yang sebenar dalam perang ni apa? Iaitu supaya agama Islam ini tersebar, tidak terhalang untuk penyebarannya. Bila orang sudah terima hak tu, kita tidaklah lapar darah. Kita tidak bermaksud asal maksud kita nak bunuh orang, tidak. Yang berlaku perang tu dah dia nak perang. Tapi kalau dia tak mahu perang, kalau dia tidak halal kita untuk berdakwah dalam dunia ni, untuk sebarkan Islam, tidak ada perang. Dan dia tidak pula tidak nak bunuh kita, tak ada perang. Tak ada perang. Sebab apa? Tujuan Islam nak sebarkan agama. Tak perlu perang, tak perlu bunuh orang. Kalau kita boleh berdakwah di mana-mana negeri, cukuplah tu. Sehingga orang di situ masuk Islam. Sebab itu maksud utamanya. Tetapi kalau dihalang sampai dibunuh pendakwah ke apa, situlah mula nak jadi perang tu. Situ mula perang. Kalau tidak, atas dasar kebebasan agama, kebebasan bercakap, kebebasan mengeluarkan pendapat, fikiran, masing-masing boleh. Orang kafir nak keluar pendapat dia, keluar. Lepas kita bincang, kita berdebat, kita bahas. Wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah dengan mereka dengan cara yang paling baik. Cara yang baik. Itu caranya. Kalau orang-orang kafir masih terima cara ni, kita kena guna cara. Tetapi kalau dia halang tanpa sebab yang munasabah, tanpa alasan yang logik, lepas tu dia bertindak ganas pula terhadap orang-orang Islam, dia nak keluarkan pendapat dia atas dasar kebebasan mengeluarkan pendapat, pada ketika tu barulah ada peperangan dalam Islam. Kalau tidak, tak ada. Saja-saja tak ada, saja-saja. Ataupun kalau orang mari serang kita, ketika tu perang juga. Kalau tidak orang mari serang kita atas dasar kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan beragama, sepatutnya dalam dunia ni kita boleh pergi ke mana saja. Orang kafir nak keluar pendapat dia tidak menjadi masalah. Buat keluarlah pendapat dia. Kita kena bincang secara ilmiah. Baru kita tahu, dedahkah kepada orang ramai, betulkah cara dia, agama dia tu. Hak mana hak betul? Cara kita kah? Cara dia. Secara logik, secara ilmu, dengan ilmu. Kalau dia tak mahu terima hak tu, halal, usaha lagi, cara lain. Kalau dia sampai peringkat membunuh orang Islam, pada ketika tu hak ni lah yang jadi perang. Lepas tu setelah perang, ada tawanan, seperti tadi, terserah kepada pemimpin untuk memilih mana satu daripada 2-3 cara. Perhambaan tidak dimansuhkan oleh Islam. Cuma digantung hukumnya. Digantung hukumnya. Ada hukum mu'allaq, bukan mansuh. Mansuh ni tak ada langsung, tak boleh pakai langsung. Bila-bila apa. Ada hukum tidak mansuh, tetapi mu'allaq, tergantung. Tergantung selagi orang kafir tak mahu pakai. Tapi bila dia pakai, kita pakai juga. Jangan kita pakai dulu. Sebab sistem perhambaan, Islam tidak mahu. Tak sah manusia ini diperhambakan. Memang Islam datang untuk membebaskan hamba-hamba. Tetapi kalau orang musuh buat orang kita sebagai hamba, dan kita tak boleh buat orang-orang dia sebagai hamba, sedar hatilah dia. Sedar hati. Dengan sebab itu, hukum ini tergantung. Macam sekarang ni, dalam dunia sekarang, orang tak terima sistem perhambaan. Kita lebih-lebih lagi lah orang Islam. Tak boleh terima. Tak boleh pakai hak tu. Tetapi katakanlah, dunia ni berubah. Sistem ni berubah. Pakai pula. Dijadikan orang-orang Islam sebagai hamba abdi. Pada ketika itu ada jalan kepada kita untuk
guna pula sistem perhambaan itu. Tetapi kita bukan memulakannya. Dan sampai bila-bila pun kita ke arah membebaskan manusia daripada perhambaan. Katakanlah berlaku pula, kita kena usaha pula membasmikan perhambaan itu. Bukan kita yang menaja perhambaan. Bukan kita yang menghidupkan sistem itu. Tidak. Tak boleh. Sebab itulah ulama-ulama Islam sekarang ni sepakat mengatakan tak boleh. Kalau tawanan perang pun tak boleh nak hamba abdi. Tak boleh. Dulu pada ketika perang Afghanistan dengan Rusia dulu, ada di antara orang-orang yang perang ni dia kata kita jadikan hamba abdi. Tetapi nasib baiklah ada hak pandai-pandai. Tak boleh. Dalam keadaan ni tak boleh. Sebab itu tak pernah dibuat tawanan-tawanan perang orang-orang Rusia sebagai hamba abdi, tak ada. Sebab apa? Ulama-ulama kita dia faham benda ni. Dia faham betul. Tidak kata kalau tawanan perang jadi hamba abdi selalu. Hak dalam hadis kata tawanan perang dijadikan hamba abdi itu dalam keadaan mereka juga memakai sistem ini. Bila sudah tidak ada sistem ini, apa kita nak pakai? Tinggal lagi 2-3 cara. Kemudian hadis Thumamah. Kalau kita tengok hadis Thumamah dalam hasyiah ni nombor 10. Imam Bukhari isyarat. Dulu sudah jumpa dah dalam Kitabul Maghazi ni, jumpa dah hadis ni. Nombor 10 hadis Thumamah. Ka'annahu yushir, seolah-olahnya Imam Bukhari mengisyaratkan kepada hadis Abi Hurairah berkenaan dengan Islam Thumamah. Dan hadis ini akan disebutkan secara mausul, yakni sanadnya muttasil dalam Maghazi. Yang dimaksudkan dengannya di sini yaitu kata dia. Dia kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi memeriksa orang-orang tawanan ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dekat dia. Dia pun kata, kalau engkau bunuh saya, engkau membunuh orang yang ada harga darahnya. Maknanya akan berlaku berpanjangan lagi. Perbalahan, perkelahian antara puak akan berlaku berpanjangan lagi. Dia bukan seorang. Dia bukan orang-orang biasa. Orang hina dina. Tidak. Tetapi bangsawan. Tetapi kalau engkau berbudi kepadaku, aku adalah seorang yang tahu berterima kasih. Dia kata begitu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam senyum. Tak kata apa. Lepas tu dia pun pergi. Selepas itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dia kata lagi, kalau engkau mahu harta, fasal minhu ma syi'ta. Minta. Rayak sebanyak mana harta yang kamu mahu. Kata Thumamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun senyap, tak kata apa. Lepas tu fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqarrahu ala dhalik wa lam yunkir alaihi taqsim. Thumma manna alaihi ba'da dhalik. Selepas itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberi pengampunan kepadanya. Mengampunkan dia, tak apa, lepas dia. Lepas dia, ikut dia nak Islam ke tak ikut dia. Lepas tu dia Islam dengan sendiri. Dia Islam dengan sendiri. Di sini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengamalkan apa yang disebut dalam Al-Quran, fa imma manna, sama ada diberikan pengampunan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi pengampunan kepada Thumamah. Di sini bergantung kepada pemimpin lah. Bergantung kepada pemimpin, pemerintah. Dia nak hukum lagu mana orang tawanan. Babun halil asir an yaqtula aw yaqda'a. Bab, adakah orang yang ditawan boleh membunuh atau menipu orang yang menawannya sehingga dia melepaskan diri dari orang-orang kafir? Berhubung dengan bab ini ada hadis Miswar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang itu ditangkap, orang Islam ditangkap, ditawan, bolehkah dia melepaskan diri daripada musuh? Dan bolehkah bahkan dia membunuh orang kafir? Imam Bukhari hanya mengisyaratkan. Sebab dia sudah sebut dah hadis ni, iaitu hadis Miswar, yang menceritakan tentang kisah Abu Basir, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditawan, kemudian dia lari. Tengah jalan, kecek-kecek dua orang yang tangkap dia ni, dua orang. Kecek-kecek dia kata, pedai comel tadi. Dia buat mesra gitu. Pedai comel, mana nak tengok? Dia kata, boleh nak tengok. Bila kawan tu bagi, dia terikai selalu. Terikai kawan. Hak seorang lagi tu celudar lagi. Hak seorang lagi. Dia pun balik mari pula lah. Dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berjanji dah. Sudah berjanji dah.
Mana-mana hak lari daripada Mekah tu kena hantar balik. Tak boleh. Nabi SAW tak boleh terima. Kalau tak boleh terima tak apa. Tak apa. Dia lari pergi satu tempat. Abu Basir dengan kumpulan dia. Pergi di satu tempat, di situ dia buat sarai dia. Bila orang kafir lalu, dia serbu. Dia ganggu. Macam-macam lah. Ambil makanan lah macam. Sehingga orang kafir sendiri pun susah hati. Kalau aku ni susah. Baik. Dah dia nak Islam, dia pergi lah Madinah. Apa ya kita halalnya dulu. Dia sendiri yang membatalkan perjanjian. Ini menyusahkan kita saja. Sebab kita tak bui, dia pergi ke pusat dia. Dia pergi Koksir. Bila dia Koksir, dia ganggu kita. Kalau aku tu tak usah. Lepas dia. Ini ceritanya. Boleh. Boleh membunuh. Sebab dia musuh. Sehingga terlepas daripada orang kafir. Fihi al-miswar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak sanilah, cerita sanilah yang diisyaratkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari sudah berapa kali sebut. Jadi kadang-kadang Imam Bukhari cara dia tak saya sebut dah. Dia isyarat saja. Bab kalau orang musyrik membakar orang Islam, bolehkah dia dibakar? Sebelum ini Imam Bukhari sudah buat tajuk, tidak boleh dia azab dengan azab Allah. Maksud azab Allah itu ialah api. Tak boleh guna api dalam menyeksa orang. Tak boleh. Lepas tu dia buat tajuk pula. Kalau orang buat begitu kepada kita, bolehkah kita buat? Imam Bukhari nak ayat boleh. Boleh. Barulah dia takut. Kalau kita pakai hadis apa nama ni? Al-qawadu bis-saif. Al-qawadu bis-saif. Hukum bunuh ni hanya dengan pedang saja kita pakai waktu. Boleh jadi dia berasa mudah, tidak berat. Kalau pancung pak tekuk ni putus, tak ada berasa apa-apa. Senang berasa. Terutama kalau orang yang tahu hakikatnya. Orang yang tahu hakikatnya mati dengan pancung sebenarnya tidak sakit mana. Walaupun zahir itu menakutkan. Kepala jatuh tergolek. Tetapi hakikatnya tidak sakit. Sebab apa? Orang berasa sakit, berasa gitu-gini duduk dalam otak ni saraf ni. Bila sudah putus langsung tak terasa dah. Sakit tu nya sakit juga. Tapi nak banding dengan hak lain tu. Nak banding dengan hak lain. Tujuan Islam, sebab itu dia suruh sembelih binatang. Apa sembelih? Sebab dengan cara sembelih tu adalah yang paling baik. Idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinudz dzibhah. Bila kamu membunuh, bunuhlah dengan cara yang paling baik. Bila kamu menyembelih, sembelihlah dengan cara yang paling baik. Nak mati binatang cara yang paling baik ke dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ajar dah. Sembelih. Sembelih ni bila putus beberapa orang ni dia tidak terasa dah sakit. Sakit tu nya sakit juga. Tapi kalau nak banding dengan cekik kau dengan kita karan kau, sebab saraf-saraf tu tidak putus sampai kepada otaknya. Jadi seksa. Sebab itu jadi biru habis. Darah tak boleh keluar, tidak boleh memancu. Dan seksa siapa terjelai, siapa liar mata. Begitu juga dengan cara gantung pun begitu juga. Hakikatnya berat. Hakikatnya berat. Tapi orang-orang yang tidak tahu dia kata mudah mati. Tidak. Tidaklah betul. Tapi tujuan Islam buat hukum bunuh ni pancung ataupun kalau nak matikan binatang ni kena dengan sembelih, hakikatnya ialah untuk meringankan kesakitannya. Untuk meringankan. Walaupun dari segi zahirnya orang tengok orang jadi takut. Takut. Mimpi-mimpi, mengiga-ngiga. Tengok tu. Itu tujuan suruh orang takut. Kalau kita bunuh dia senyap-senyap, tak tahu bila mati. Siapa dia nak takut? Orang jahat tak takut. Tapi kalau bunuh depan orang ramai, ni akibatnya. Darah belajar, jatuh kepala tanah. Takut. Tetapi hakikatnya tidak. Tidaklah begitu sakit seperti cara hukuman-hukuman yang lain. Walau bagaimanapun dalam setengah-setengah kes, boleh untuk mengingatkan, menakutkan penjenayah-penjenayah. Kita boleh guna cara yang dia guna dalam membunuh. Kita boleh guna cara yang dia guna dalam membunuh. Itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Seperti di sini Imam Bukhari kata, kalau orang musyrik membakar orang Islam, bolehkah dia dibakar? Padahal dalam hadis kata tak boleh tadi. Dia jawab, boleh. Sebagai membalas dengan serupa dengan dia. Wa jazaa'u sayyi'atun mithluha. Balasan kejahatan ialah kejahatan seumpamanya. Kejahatan keseumpamanya. Kalau dia bakar dengan api, kita bakar dengan api juga lah dia. Itu baru seumpama.
Lepas tu dia pun buat marilah. Hadis ni berapa kali nak mari. Kisah puak-puak Ukl. 8 orang ni. Pergi ke Madinah. Tak sesuai udara di Madinah. Jadi busung. Penyakit busung. Lepas pada tu, Nabi SAW pun hantar pergi ke satu kumpulan unta. Supaya minum air kencing dan susu unta tu. Sebagai ubat. Sembuh. Bila sembuh, gemuk nak pula duduk situ. Mereka pun bunuh penggembala. Dan heret buat lari pula unta-unta tu. Curi pula. Lepas tu penggembala tadi, murtad pula. Wal'iyadzubillah. Lepas tu bunuh pula penggembala tadi. Lepas tu adalah di antara penggembala ni, di antara yang selamat. Lari, pergi tu cungak-cungak, pergi berjumpa dengan Nabi SAW, royak, gini ceritanya. Maka Nabi SAW pun tahu. Kejar tak ada lama, daigak lah. Bila daigak tu, Nabi SAW memerintahkan supaya potong tangan dan kaki. Kemudian dipanaskan besi, paku besar, panas. Lepas tu celak mata dia. Sebab dia buat lagu tu. Dia buat lagu tu terhadap penggembala Nabi SAW. Sebab itu Nabi SAW pun buat lagu tu. Dia minta air, tak bagi. Sebab apa? Mengikut cerita ni, sahabat yang balik tu cerita, dahaga ni sahabat orang mati ni. Minta minum air, tak beri. Dia hukum lagu tu juga. Serupa. Dia buat serupa dengan yang dia buat. Sampai mati. Apa jenayah yang mereka lakukan? Mereka telah membunuh, mencuri, memerangi Allah dan Rasulnya, dan melakukan kerosakan di muka bumi. Orang buat baik kepada dia, dia balas lagu tu. Inilah hukumnya. Kalaulah pembunuh, perosak dalam negara ni dihukum lagu ni, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard. Hak tu adalah Quran sebut. Sama ada disalib, dibunuh, ataupun disalib, ataupun dipotong tangan mereka bersilang dengan kaki. Potong tangan kaki. Inilah Nabi SAW buat ni sesuai dengan Quran. Sesuai dengan Quran. Dia potong tangan kaki. Bau takut orang. Bau takut. Pas buat kerosakan di muka bumi ni ke dia? Rogo ke apa? Ya Allah dah tu. Kerosakan dah tu di muka bumi tu. Memerangi Allah dan Rasulnya tu. Ya Allah dah tu. Apa banyak lagi lain-lain. Rogo lagi, bunuh lagi. Cuba buat lagu ni sekali. Nak tahu lagu mana? Tak ada. Tak berani. Ni duduk dalam jazz setengah-setengah orang. Jadi bersuka baru duduk dalam jazz. Tak payah buat kerja. Orang beri makan. Buat lagu ni sekali ya. Tak banyak, tak ramai mati. Patut selamat. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Wahai orang-orang yang mempunyai fikiran, pada qisas itu ada kehidupan untuk kamu. Seorang mati, 100 lagi selamat. Tapi kalau kita tak sanggup bunuh seorang ni, 100 mati. Kih dia seorang. Tapi kalau kita bunuh dia seorang, selamat 100 orang. Tak jadi mati, kira-kiranya. Kira-kira dalam rancangan dia nak bunuh. Tak jadi bunuh, dah kita bunuh dia dulu lagi. Cuba buat. Tak berani manusia ni, tak berani. Setara mana tak berani dia? Setara mana? Kalau kena ni tak ada. Tengok pancung, putus tekuk. Ni, kepala ni jatuh tergolek. Tengok lagu tu. Waliyashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Hendaklah satu kumpulan orang mukmin menyaksikan seksaan mereka tu. Tempat terbuka, pergi buat lagu tu. Tak berani. Tapi kalau kita susu, orang tak takut lagu tu. Tak takut. Orang tak takut. Lepas tu kita duduk takut orang barat kata, ganah hukum Islam. Lepas tu orang duduk bunuh, duduk kelak apa mati orang yang tidak berdosa tu. Selepas dirogok ke apa? Tak nyaya. Hak tu. Tidak ganas. Siapa pengganas sebenarnya? Tak ganas.
Berapa puluh orang kalau pembunuh bersiri. Berapa puluh orang dia bunuh. Dia rogol. Hak tu kita nak kesian ke dia? Tak patut kesian. Hak kita kena kesian je kepada orang-orang yang tidak bersalah ni. Orang yang tidak berdosa. Orang yang baik-baik. Pengganah lagu tu bila mati tak ada guna hidup. Itu cara Islam berbeza daripada cara Barat. Dia kata kita nak pulih dia. Nak pulih sampai ke bila? Ada kalanya orang jahat ni sampai ke mati tak pulih. Tak boleh. Pak kita mana ketahu, mana-mana. Tak tahu. Menyusah saja. Di sini nak ayatnya dengan api, gunakan api tak apa dalam keadaan-keadaan tertentu. Babun, satu bab yang lain, tak ada tajuk. Imam Bukhari buat bab lagu ni dia nak ayat ni ada kaitan dengan bab sebelumnya. Ada kaitan dengan bab sebelumnya. Nabi SAW menceritakan bahawa ada seorang Nabi telah disengat oleh seekor semut. Dia pun perintahkan, bakar sarai semut ni, habis, bakar. Lalu bakar, Allah SWT pun mewahyukan kepada dia. Seekor semut sengat kamu, tapi kamu bakar satu umat yang bertasbih kepada Allah. Mana tak patut lagu tu. Tetapi kalau kamu bakar hak seekor tu, kamu kenyek hak seekor tu, tak apa. Tak apa. Kalau kamu kenyek hak seekor tu ataupun kamu nak bakar hak seekor tu, tak apa lagi. Ni pasal semua. Hak lain tidak sengat kamu. Apa kamu suruh bakar semua sekali? Ni Imam Bukhari nak ayat apa ni, seksa dengan api ni zaman dulu pun sudah ada dah. Seksa dengan api, satu manusia, yang kedua binatang. Ada dua keadaan itu. Kalau manusia dilarang, dalam keadaan dilarang itu pun ada kes-kes tertentu dibenarkan. Nabi SAW sendiri menunjukkan kepada kita bagaimana dia guna api, guna kepanasan api itu untuk menyeksa orang, macam kes tadi. Kalau binatang, Nabi SAW pernah melakukan begitu. Tentulah ia bukan satu kesalahan besar. Kalau kesalahan besar, tidak mungkin dilakukan oleh seorang Nabi, sebab dia dosa besar. Apabila seorang Nabi boleh membunuh binatang ini dengan bakar. Hak tidak bersalah pun, sekadar ditegur lagu tu. Sekadar ditegur lagu tu. Tetapi adakah Nabi ni Nabi mana? Setengah kata Nabi Musa, setengah kata Nabi Uzair. Tak kira lah Nabi mana-mana pun, tapi Nabi lah. Walau bagaimanapun Allah SWT lepas gitu saja. Sebab apa? Binatang kalau memudaratkan kita, pejak kalau kita kata. Takkan kita nak igak hak ketik kita saja, hak mana satu? Kita nak kenyek tu. Semua pejak, kalau ada peluang, apa ni akan isak darah kita. Dengan sebab itu, tak apa kalau kita nak bunuh, kita cuba air panah kau. Air panah tu guna api jugalah. Ataupun sembuh ubat yang panas kau. Tak apa, boleh. Ini masalah binatang. Lepas tu seekor semut yang gigit, mana nak ayat seboleh-bolehnya kalau kita tahu hak tu lah. Lepas tu cuba elaklah daripada yang lain tu. Itu sebaik-baiknya sebagai seorang Nabi, sepatutnya kena begitulah. Kena beringat, sebab orang-orang yang tinggi ni kalau kesalahan tidak besar pun ditegur juga. Tapi bagi kita susah macam pijak tadi kata. Nyamuk ni nyamuk mana-mana pun dia boleh jadi. Takkan hak ketik kita saja yang kita boleh bahas. Hak tak ketik kita tak boleh sembuh ubat. Tak apa. Ataupun kita guna, sekarang ni ada menebah tu, bateri, pakai bateri tu. Jenis api juga tu, tubik api. Boleh guna itu untuk binatang. Buktinya Nabi ni telah guna. Mungkin orang kata ini Nabi dulu syariat dia tak apa, mengalir lagu tu. Ini termasuk dalam bab usul fiqh lah. Syariat Nabi dulu ni boleh jadi syariat kepada kita ke tidak? Imam Bukhari nak ayat boleh. Kalau kepada manusia dalam kes-kes tertentu kita boleh guna api untuk hukum dia tadi, seperti tadi, hak tadi. Kalau binatang lebih-lebih lagi lah boleh guna. Lebih-lebih lagi. Kalau kita guna api pun tak apa. Tapi untuk kita menjaga hadis, hak satu lagi yang tak boleh seksa dengan api, kalau ada cara lain, kita guna cara lain. Tapi kalau tak ada cara, kecuali guna api, boleh guna. Sebab apa? Nabi, salah seorang Nabi telah guna. Ini membuktikan boleh.
Kalau ia satu kesalahan, dosa besar, tidak mungkin. Nabi, dia maksum. Itu sifat dia. Dia maksum. Pak, kalau kita kata dosa kecil ke ni? Dosa kecil pun tidak juga. Dia maksum juga. Daripada dosa kecil pun dia maksum. Lepas tu yang tegur ni tak patutlah. Pasal dia kedudukan dia tinggi. Sepatutnya kena pilih-pilih. Beringat sikit. Berhati-hati sikit. Kena cermat sikit. Menunjukkan harus. Hak ni Imam Bukhari nak ayat ni. Harus. Kalau kita kata dosa besar, tak mungkin. Nabi telah buat. Walaupun dia bukan Nabi kita. Nabi lain pun dia maksum juga. Kalau kita nak kata dosa kecil, tak boleh juga. Sebab dia maksum daripada dosa besar dan dosa kecil. Lepas tu, menunjukkan haruslah. Lepas teguran itu biasa. Kalau yang tidak sesuai, kurang sesuai dengan dia, memang dia tegur. Begitulah ceritanya. Babu harqid dur wan nakhil. Ini bab membakar rumah dan kebun tamar. Boleh ke tidak bakar rumah dan kebun tamar? Tadi cerita seksa dengan api tak boleh. Lepas pada tu, di sini nak bakar rumah pula. Boleh ke tidak? Imam Bukhari nak ayat dalam kes-kes tertentu boleh bakar rumah. Hak tak bolehnya saja bakar. Buat nyanyi kat orang tu memang tak boleh lah. Tapi kalau tak ada jalan lain bagi kita melainkan dengan membakar rumah itu, baru kita dapat menangkap ataupun baru kita dapat menyelesaikan sesuatu masalah, tak apa, bakar. Begitu juga dalam hadis-hadis banyak disebutkan Nabi SAW larang bakar kebun, bakar pokok-pokok, dia larang. Dalam perang jangan bakar. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu Nabi SAW sendiri ada bakar. Ini menunjukkan bergantung kepada keadaan. Yang ni kita tak boleh mudah-mudah. Sementara kalau kita ada kemudahan, ada senjata yang boleh membakar, kita terus guna selalu. Jangan gitu. Guna cara lain dulu kalau boleh. Tapi kalau tak dapat tidak, melainkan dengan cara membakar, tak apa, kita boleh bakar. Bakar pintu, kalau misalnya kita bakar pintu. Kalau kita tak bakar, tak boleh masuk. Dengan cara kita tembok pintu tu lah. Tembok dengan api, biar terbakar. Baru boleh masuk. Tak apalah kata bakar pintu, bakar rumah, kau ikutlah. Lepas tu Imam Bukhari pun marilah hadis Jarir bin Abdullah. Nabi SAW kata, tak mahukah kamu menenangkan aku, merehatkan aku dari Dzil Khalasah. Dzil Khalasah itu nama rumah berhala, iaitu sebuah rumah di kalangan kabilah Khath'am, dinamakan Kaabah Yaman. Dia buat 4 segi juga, serupa dengan Kaabah, untuk mengalih perhatian orang daripada Kaabah ni kepada Kaabah tu. Nabi SAW susah hati, tak senang hati. Tak mahukah kamu menenangkan aku daripada Dzil Khalasah? Yang ni bila Nabi SAW kata begitu tu, dia isyarat kepada hapuskanlah rumah tu, rumah berhala tu, hapuskan. Qala fantalaqtu fi 50 wa 100 faris min Ahmas. Saya pun pergi bersama-sama dengan 150 orang pasukan berkuda Ahmas. Wa kanu ashab khail, dan mereka itu adalah ashab khail, orang-orang yang ahli dalam mengendalikan kuda. Pada ketika itu Jarir kata, saya ni seorang tidak boleh tetap di atas kuda. Mana mudah nak jatuh lah, tak kemah lah. Nabi SAW pun tepuk dada. Darabat, mana tepuk atau pukul, kau gocoh, kau ikutlah. Darabat. Ni Nabi SAW gocoh atau tepuk atau apa ni atas dasar mukjizat. Tetapi ke mana-mana pun kepada orang lain dia ada juga tu bayangan kepada orang lain. Kadang-kadang pemimpin ni anak buah dia kena tapar habis sekali, barulah khabar molek. Lepas pada tu beringat jadi molek. Kadang-kadang kena kocok dada tu biar kuat. Ini cara tentera. Nabi SAW nak ajar tentera dia tidak dengan cara lembut-lembut. Ada juga ketika lembut tu, ketika kerah-kerah. Ini isyarat kepada orang lain, boleh juga diguna dengan cara-cara ini. Dari segi psikologinya, baul. Selama ni dia tak berani, lepas tu jadi berani. Ini adalah cara-cara untuk menguji, untuk meningkatkan semangat. Supaya orang nak belajar perubatan lah. Dia nak uji, masuk dalam bilik, ada kerakar belakang tu,
kejut. Nak tengok kejut ke tidak. Kalau buat kejut lari kak, tak lulus lah. Tak lulus. Tak boleh. Muka dia akan hadapi waktu tu. Macam mana dia takut pada mayat pula. Takut kepada mayat ni orang biasa kenaling. Tapi doktor tak boleh. Dia takut. Ni latihan kepada orang seperti ni. Dalam tentera pun lagu tu juga. Kalau berlaku kekasaran sikit sebanyak daripada ketua kita, tak kisah tu. Kadang-kadang kekasaran itu berguna kepada kita. Berguna. Kalau dia pajan kita kok, pajan kita kata. Dia denda kita. Semua berlari keliling padang. Suruh buat begini, suruh buat begini. Memang cara dia macam tu. Bukan nak suruh jadi pengarah ni. Jadi pengarah boleh lah duduk atas lembek. Duduk atas kursi. Boleh jadi pengarah. Ni nak pergi perang. Main cara lembut-lembut tak boleh. Ajar dengan cara lembut-lembut. Sebab tu Nabi SAW ajar dia. Kuasa perbarisan. Kalau tak betul, dia pukul kaki. Suruh berdiri biar betul. Biar ada disiplin. Baru boleh. Padahal tentera kalau tak ada disiplin. Kau jalan habis lah. Sebab tu dia tekan sangat. Di sini secara mukjizat. Tapi isyarat kepada orang lain. Kalau tak ada mukjizat, dia boleh guna juga cara-cara yang seperti ini. Ini dari segi psikologi perlu. Dari segi psikologi perlu dan penting. Sangat berguna. Sehingga saya tengok kesan jari Nabi SAW. Kalau jari ni, gini. Kalau kita kata, bahan derah lah. Kalau bahan kokoh, pesen gosok gitu tu. Nak doa dia gosok. Tidak dengan cara gosok. Kadang-kadang Nabi SAW doa dengan cara kasar lah. Lepas tu dia kata, dia minta doa, Allahumma thabbithu. Sambil dia doa. Tetapkan dia. Waj'alhu hadiyan mahdiyah. Maknanya seorang ketua, seorang pendidik, bila dia buat dalam bentuk kasar, dalam bentuk apa pun, maksud dia ialah untuk membaiki anak buah dia tu. Untuk menjadikan anak buah tu seorang yang berguna, seorang yang baik. Itu maksudnya. Dan hadis ini juga mengingatkan kepada kita, ketua-ketua, walaupun dengan cara kasar tu, jangan kira nak denda, nak menyeksa, nak menghukum anak buah saja, jangan. Dia kena ada satu sifat yang lain, iaitu sifat mahukan anak buah dia ni berubah, jadi baik. Dengan cara lagu mana? Dengan cara kita doa dengan Allah SWT. Minta Allah SWT tetapkan dia. Minta Allah SWT jadikan dia pemimpin dan pemimpin yang terpimpin. Mana setiap tindakan dia tu dengan pimpinan Allah SWT. Dia tidak bertindak dalam keadaan di luar kawalan. Itu dia doa. Pemimpin-pemimpin lain pun dia kena lagu tu lah. Bila-bila dia hukum pun, bila-bila dia pajan pun, janganlah pajan dari segi zahir gitu saja. Dia kena ada unsur lain. Maksud nak memperbaiki, nak meningkatkan semangat dia. Dengan maksud nak ubah sikap dia di samping doa. Doa kepada Allah SWT. Dia pun pergi. Lepas tu pun dia pun pecah lah. Pecah rubah berhala tadi. Wa harraqaha, dan bakarnya, membakarnya. Thumma ba'atha ila Rasulillah bi khabarihi. Kemudian dia mengutuskan kepada Rasulullah ceritanya. Hantar. Lepas tu orang itu pemarilah kepada Rasulullah. Dia kata, saya tidak datang kepada engkau melainkan setelah saya meninggalkan rumah berhala tu seperti Jamal Ajwaf, unta yang berongga. Mana tak ada gapo dah dalam dia. Tidak boleh bertahan lagi. Nak roboh. Au ajrab, ataupun unta yang kurang, yang dilomorkan, belakin. Macam minyak tar tu, lomor di tubuh unta. Ubat dia. Jadi rumah berhala tadi jadi hitam. Hitam legas supaya unta yang dilomor dengan ubat hitam. Maksudnya apa hitam? Pasal dibakar. Pasal dibakar. Nabi SAW pun mendoakan keberkatan. Lepas tu, hadis ni adakah mengajar kita pergi bakar, beracun rumah berhala orang lain? Jangan keliru. Jangan keliru. Tidak bermakna begitu. Ni orang buat seperti Kaabah. Nak menandingi Kaabah. Nak mengalih perhatian orang. Mengelirukan orang. Nak mengelirukan orang. Tapi kalau dia rumah berhala dia sendiri, dia tak ada kena mengena dengan kita. Bukan dengan maksud dia nak. Dia mau nak pergi masjid, pergilah. Kita nak buat kita nak pergi buat ibadat cara kita.
Bukan dengan maksud nak nak alih pandangan orang kepada dia, tidak. Masing-masing. Hak tu tak apa. Bahkan Nabi SAW larang daripada merobohkan. Sebab tu kalau kita tengok hadis-hadis ni apa canggah. Hak ni gini. Hak tu lagu tu pula lagu mana? Bukan setakat rumah berhala. Masjid Zira Nabi suruh robohkan. Kita kena faham tu. Rumah berhala tu rumah berhala. Masjid pun Nabi suruh robohkan. Walladzina ittakhadhu masjidan dirara. Hak masjid dira dalam Quran. Hak tu Nabi SAW suruh robohkan. Apa? Padahal masjid. Jangan keliru. Jangan kata rumah berhala boleh roboh. Ni hadis ni. Kena tengok hadis lain kata. Pas masjid lain Nabi suruh roboh ke? Dah. Dia suruh makmurkan masjid tu besar, masjid comel masjid. Hak tu dia suruh. Apa-apa masjid. Sebab ada maksud lain. Dia jadi pusat, sarang untuk menghancurkan Islam. Dengan maksud tu. Masjid. Tapi kalau dengan maksud ibadat cara dia, mengikut pegangan, dia tak apa. Lah. Sebab itulah di zaman sahabat-sahabat pergi perang. Hak ni hak zaman kemudian. Dia tidak ganggu. Rumah berhala. Dia tidak ganggu. Sami-sami kau. Padri-padri kau. Yang mana hidup dia tu khusus. Dengan ibadat. Dia tak cakap orang. Tak boleh bunuh. Sahabat-sahabat pesan sama. Khulafa Ur-Rasyidun pesan. Kalau nak pergi perang, jangan bunuh orang perempuan. Jangan bunuh kanak-kanak. Jangan bunuh orang cacat. Jangan bunuh orang tua. Hak tak mampu. Jangan bunuh. Jangan bunuh. Salah satu golongannya iaitu ahli-ahli agama. Ahli-ahli agama yang tak cara ke dunia, dia kira ibadat dia. Jangan roboh rumah berhala dia. Gereja dia, jangan. Bukan rumah tu kotor, bazir lah kalau kita bakar, kalau kita roboh. Tengok. Apa ni Masjid Hagia Sophia. Masjid di apa nama ni? Turki tu asalnya gereja. Dah berapa banyak gereja-gereja di negeri-negeri orang kafir di Spanyol dulu. Kemudiannya bertukar jadi masjid. Tak ada bakar, tak ada roboh. Rugi kalau roboh. Boleh dijadikan masjid. Itu atas niat. Atas niat kita. Orang Islam sebanyak mana pergi perang. Adakah dia roboh? Tidak. Bahkan boleh digunakan. Apabila semua mereka tu peluk Islam, pas nak ke dia ni. Gereja ni nak ke dia. Kita buat masjid lah. Semayang situ. Tak apa. Hak tak bolehnya, buatlah patung-patung dia tu, buat patung. Ini cerita lain. Inilah kita kena faham. Kadang-kadang hadis ni nampak mengelirukan. Sebenarnya tak keliru. Lepas pada tu Imam Bukhari buat mari pula riwayat ni Ibnu Umar. Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan an Musa bin Uqbah. Ada semua ni Musa bin Uqbah. Yang kita sebut Musa bin Uqbah. Ahli sirah yang besar. Ni ahli sirah yang besar. Sebab itulah Imam Bukhari dalam bab maghazi dalam gapo banyak Musa bin Uqbah semua. Tentu sekali Musa bin Uqbah dalam maghazi dia disebut juga ni. Tapi Musa bin Uqbah dia bukan ahli sirah saja. Dia juga ahli hadis. Sebab itulah Imam Bukhari ambil riwayat dia. Nabi SAW telah membakar kebun tamar Bani Nadir. Sebab tidak ada cara lain melainkan dengan membakar, dia telah bakar. Tak apa. Ini semua Imam Bukhari buat mari ni nak ayat ada setengah-setengah hadis melarang bakar pokok-pokok. Melarang bakar pokok-pokok. Pas lagu mana ni bercanggah? Dalam keadaan yang kita tidak dapat mengelakkan diri, kita ada jalan lain dah kecuali dengan membakarnya, kita boleh bakar. Pas boleh tanam pula. Bab qatlin naimil musyrik. Ini bab membunuh orang musyrik yang sedang tidur. Boleh ke tidak? Orang musyrik. Bunuh orang musyrik. Dalam keadaan kita dengan orang kafir harbi. Kafir yang sentiasa cari peluang untuk membunuh kita. Bukan membunuh orang-orang Islam biasa. Pemimpin Islam, Nabi SAW tu sentiasa dia rancang nak bunuh Nabi SAW berapa kali orang kafir. Dalam keadaan ini bukan di medan perang pun, badidah. Ni nak ayat. Nak kata perang ni tidak nanti perang ni di medan perang saja, tidak. Kalau dia rancang untuk menghancurkan kita, kita pun kena rancang juga untuk menghancurkan dia. Dan tidak salah. Membunuh dengan cara macam mana sekalipun, tak salah. Sebab dia pun
menggunakan cara itu juga untuk bunuh Nabi SAW. Cuma tak dah ke dia. Daripada dah ke dia, baik dah kita. Itu cara Islam. Bukan pasal elok kau orang, tidak lagu tu. Lepas tu tidak dalam keadaan perang pun, masuk ke dalam rumah dia, seperti di sini. Ditunjukkan bagaimana sahabat Nabi SAW telah buat begitu. Nabi SAW telah menghantarkan satu pasukan Ansar, satu kumpulan Ansar kepada Abi Rafi'. Abi Rafi' namanya Abdullah bin Abil Huqaiq. Nombor 5 dalam hasyiah kita. Hasyiah kitab ni, di luar ni, nombor 5. Abdullah bin Abil Huqaiq. Sahabat yang pergi bunuh dia ni nama Abdullah bin Atik. Kemudiannya sahabat ini terbunuh di Yamamah, dalam peperangan Yamamah, mati syahid. Abu Rafi' ni adalah ketua Yahudi. Namanya Abdullah bin Abil Huqaiq. Dia ni berapa kali merancang untuk membunuh Nabi SAW. Dan dia juga memberi bantuan, beri sokongan kepada kafir Quraisy. Banyak perkara dia cerita kepada orang kafir Quraisy dan memberi sokongan. Kalau nak serang, kita akan sokong orang kafir Quraisy untuk menghancurkan orang-orang Islam di Madinah. Padahal dia tu duduk di bawah pemerintahan Nabi SAW. Sepatutnya dia jadi kafir zimmi lah. Kafir zimmi ni orang lagu mana? Iaitu orang yang memberikan taat setia kepada pemerintah. Tak kira dia kafir pun tak apa. Kalau dia kafir zimmi, Nabi SAW tidak akan ganggu dia. Ni tidak. Dia rancang buat cerita lain. Dia mengambil kesempatan daripada keamanan yang diberikan kepadanya untuk merancang sesuatu yang buruk terhadap pemimpin-pemimpin Islam. Maka Nabi SAW pun hantar untuk membunuhnya. Maka pergilah seorang daripada mereka, namanya Abdullah bin Atik. Dalam riwayat yang kedua disebutkan. Dia pun masuk dalam benteng mereka. Seperti cerita tadi lah. Masuk pergi nusuk. Kita sudah terjemah dah tadi. Cara dia nak masuk tu, nak ayatnya tentera Islam ni, dia kena usahalah habis cara. Apa cara? Nak masuk dalam benteng orang kafir macam mana? Dia tutup semua. Tutup pintu. Macam mana cara nak masuk dalam? Pura-pura. Dengan cara pura-pura. Menyamar sebagai orang-orang dia. Pergi walau cari keldai lah, pergi tubik sekali. Lepas tu masuk dalam gelap. Bila masuk dalam rumah gelap, dia pun panggil. Nak tahu duduk di mana? Dia panggil. Wahai Abu Rafi'. Duduk di situ. Dia pun pergi tu. Pukul lah. Tetap. Tapi tetap tak mati. Tetap tak mati. Lepas tu dia pun lari. Lari tu, lepas tu dia masuk semula. Dia ubah suara dia. Tadi suara lain. Dia buat suara lagu lain. Pandai dia menyamar. Macam orang yang nak membantu. Buat apa? Saat ni tepik saat ni. Buat apa? Dia kata. Lepas tu bila pergi buat apa sekali lagi tu, pergi dekat tu. Tekan sekali. Tekan dengan pedang sampai bunyi tulai. Makna dia yakin mesti mati sekalinya. Kena tu. Lepas pada tu dia pun lari. Tubik. Bila tubik naik atas tangga ni dalam keadaan gaduh-gaduh, gopoh-gapoh. Moga orang sekeliling ni dalam benteng ni ada orang jagalah. Pergi tubik tu jatuh situ. Bila jatuh seliuh kaki, geliat kaki. Bila geliat tak boleh nak jalan mana lah. Kira dalam riwayat yang lain disebutkan dia mengesok. Lepas tu jumpa kumpulan dia yang duduk tunggu di luar. Dia masuk seorang. Duduk tunggu di luar. Lepas tu dia kata dia tak segi. Selagi dia tidak dengar, orang yang mengisytiharkan mati. Dia nak pasti mati. Lepas tu adalah perempuan mengikut adat resam dia. Kalau orang mati, dia akan meratapilah, jeritlah. Mati dah pemimpin kita ni, gini-gini. Bila dia dengar begitu, puas hati. Hilang, hak sakit tadi. Hilang dengan sendiri, hak geliat tadi tu hilang. Lepas tu pergi jumpa dengan Nabi SAW, royak cerita tu. Mati dah, kata dia. Ni cerita sahabat. Sahabat-sahabat ni, bukan jenis duduk, senyap, bila wasbah lagu tu. Dah. Cuba kita perhati. Duduk, senyap, letih, kuyu mata, tidak. Dia tepat menyamar, dia menyamar. Tepat patut bunuh orang, dia bunuh. Tepat patut dia kesian belah kepada orang, tengok orang susah sampai jatuh air mata, dia boleh jatuh air mata. Sahabat-sahabat. Kerah di tempat yang kerah.
lembut di tempat yang lembut. Beribadat pada masa ibadat. Berjihad pada masa berjihad. Itu sahabat-sahabat kalau kita perhati. Inilah yang Nabi SAW didik. Pak Nabi SAW itu kehidupan dia bukan satu bentuk saja, tidak. Ada kalanya begini, ada kalanya begini. Semua dia buat. Semua dia buat. Macam di sini. Orang merancang untuk membunuh dia, dia tidak duduk dia. Dia tidak duduk dia. Tidak doa saja. Tidak. Siapa dia nak bunuh dia? Pergi. Lagu tu. Baru dia boleh hidup dalam dunia. Baru dia boleh maju. Kalau tidak, dah kau rasa apa? Dah kau rasa apa? Itulah kita ni. Kadang-kadang orang Islam ni sedihlah kita zaman sekarang. Kalau kecek saja nak Islam. Nak buat Islam. Tahu-tahu macam Ziaul Haq rahimahullah. Ziaul Haq. Dia pernah kecek nak Islam. Tok Guru Anas sendiri sebut. Tok Guru Anas sendiri sebut. Ada orang fitnah dia kata dia macam-macam. Tok Guru Anas kata tidak. Mufti Wali Hasan kata tidak. Dia seorang yang insya-Allah ke arah baik. Sudah beberapa kali saya bertemu dengan dia. Lepas pada tu tapi dia istihar. Dia istihar, dia royak. Kita nak buat Islam sengerti. Lepas tu naik kapal terbang, pecah kapal terbang di udara. Tak tahu siapa dia berdiri. Inilah kita orang Islam. Tidak tahu menjaga pemimpin. Tidak tahu menjaga pemimpin. Kalau ada sedikit sebanyak selisih pendapat dengan dia, kita cemooh dia, kita kata macam tak fikir dari segi keseluruhan untuk umat. Dari segi apa? Nak jaga dia, tak reti. Kawalan ke apa tak ada. Itulah sebab lepas seorang mati. Ulama pun lagu tu juga. Lepas seorang mati. Tak ada kawalan. Daripada pihak kerajaan pun tak ada bersungguh. Daripada pihak pengikut-pengikut pun tak cara mana. Sedangkan nak boleh lahir seseorang pemimpin yang lagu tu. Seseorang ulama yang besar-besar. Bukannya senang. Siapa yang buat lagu tu? Jawabnya boleh jadi musuh Islam. Kalau tidak bagaimana yang tak boleh kesal. Inilah mana kita di antara kelemahannya dari segi kelemahan kita dari segi senjata lah. Dari segi senjata. Kalau orang dia boleh pakai pula pakaian ataupun kereta yang tahan peluru, kalis peluru. Sepatutnya kena ada lah kita pun lagu tu. Kalau kita pandai satu perkara, banyak perkara lagi yang kita tak pandai. Yang boleh ke orang-orang dia. Lama dah. Lama dah. Kalau kita tengok dalam cerita-cerita hak dia buat cerita tu. Lama dah hak dia buat tu, orang kita baru buat. Pahlawan ni tak tahulah hak dia susuk setara mana kita. Kita tak ada sikit nak royak lah. Ada gol ni sebanyak ni, ada gol ni sebanyak ni. Tak boleh ada sikit. Dia tak royak. Kalau kita tengok dalam cerita Mission Impossible dulu. Berapa banyak cerita tahu apa lagi. Banyak dah dia guna cara-cara dia nak jatuh kerajaan, cara nak bunuh orang macam mana. Dia tunjuk situ halus cara dia. Orang tidak boleh kesal. Dulu, sekarang ni tak tahu setara mana. Dengan sebab itu kita kena maju juga dari segi teknologi, dari segi ni. Tapi dia nak sekat kita tu. Dia nak sekat, tak boleh bunyi sikit, ada sikit. Itu sudah. Lagu tu. Ni tak tahan. Maknanya kena fikir betul-betul, kena beralu benar lah. Kita orang Islam. Kalau tidak lagu saat ni, tahu-tahu mati saya tak tahu siapa dia yang. Kalau pecah pun tak boleh nak kesal siapa dia yang pecah. Di udara dia boleh pecah. Memang tentu dah maknanya disebutkan ini kerana kena tembakkan. Bukan pecah saja. Kapal terbang dia tu tidak. Kerana kena tembakkan. Dijadikan sasaran. Beginilah keadaan kita. Kalau selagi kita duduk begini tidak mengubah keadaan ini, selama itulah kita tidak boleh naik. Nabi SAW tengok dia beringat. Lepas pada tu habislah cerita ni. Babul la tatamannau liqa al adu. Sekat itulah dulu. Wallahu a'lam.